Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like, komen dan share. Serta aktifkan lonceng notifikasi anda agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Tuan ada 22 share, tap love tuan-tuan. Tolong share di dalam grup WhatsApp anda di dalam yang mana dekat Facebook. Tolong tekan like saja, tekan like, tekan love. Kalau tak nak share pun tolong tekan like, tekan love. Jangan takut, tak bayar, free kan. Free saja. Siapa yang bagi gift di YouTube, terima kasih saya ucapkan. Yang subscribe pun terima kasih saya ucapkan. Di TikTok tak dapat bagi gift, tak apa, maki dapat pahala saya. Tuan-tuan dapat dosa lah. Yang kawan saya janganlah maki pula kan. Semata-mata nak ni. Kalau ada baiknya, puji. Kalau ada yang tak eloknya, tegur. Tegur dengan cara baik. Dan itu yang cerita hari ni kita nak bawa. Ustaz Azhar Idrus kata PMX sesat, bodoh, jahil dalam isu Ashabul Kahfi. Mari kita teliti siapa sebenarnya yang bodoh dan jahil sebenarnya. Dan kenapa saya daripada dulu saya tak berapa gemar dengan dengar ceramah Ustaz Azhar Idrus ni. Kalau dalam mengambil ilmu lah, kalau setakat saya nak gelak-gelak, saya suka tengok dia punya live, dia punya ceramah dia. Tapi kalau saya nak ambil ilmu, saya ada ustaz lain yang saya lebih gemar nak bawa ambil ilmu. Bukan saya kata dia ni pandai, bodoh daripada saya, tak. Ustaz Azhar Idrus pandai. Malam ni pun kita akan kritik beliau, bukan merendahkan ilmu dia. Dia ada ilmu dia yang saya tak ada. Saya mengakui perkara tersebut. Dia ada ilmu yang saya tak ada. Tetapi untuk saya nak anggap ilmu dia terlalu tinggi dalam bidang-bidang tersebut, saya rasa ada lagi yang lebih tinggi daripada beliau lah. Dan ada pendapat beliau yang kita boleh sanggah dan kita boleh bantah sebagainya. Dan itu adalah tradisi ilmu sebagai penganut agama Islam. Di mana dalam tradisi ilmu tidak ada masalah untuk kita bercanggah, menyanggah dan juga berbeza pendapat. So malam ni kita akan tengok perkara tersebut, terutama perkara yang menyentuh tentang Ashabul Kahfi. Terima kasih Samsuri Ahmad dari Singapura. Terima kasih orang Singapura di atas gift tersebut. Baik. Dan juga kita akan berbicara lagi tentang Dr. Sam sudah angkat sumpah ke angkat sampah. Kenapa? Okey. Kemudian kenapa pembangkang takut kena lipat debat secara bersemuka? Inflasi kadar perlahan 1.5%, isu roboh kuil MIC dan PKR bertikam lidah. Baik. Kita terus to the point malam ni. Sebelum tu tadi saya tertarik dengan satu siri live. Ini adalah sesi perdebatan di Indonesia sekarang ni di kalangan 3 bakal calon presiden pemilu, calon wakil presiden pemilu 2024 dengan 94,000 watching. Saya tengok daripada di 8,000 tadi, sekarang ni almost 100,000 menonton. Dan 3 wakil calon ini, presiden ini, mereka membawa pelbagai topik dan kena jawab secara spontan. Topik-topik yang dibawakan dia bukan dengan persediaan dan sebagainya. Menarik. Dan perkara ini memang perkara yang biasa berlaku di Indonesia sebenarnya. Perkara yang di Indonesia, di mana kalau dalam pemilu ni pilihan raya lah, dalam pemilu memang akan ada perdebatan ini disiarkan secara terbuka. Dan saya harap selepas ini Malaysia pun akan lebih terbuka sikapnya sebegini, terutama dalam menyiarkan perdebatan dan bukannya berselindung di balik nama-nama fake account, nama-nama palsu, tetapi takut bersemuka, takut tunjuk muka. Soal ni kau pun takut tunjuk muka. Tak, ini muka aku yang betul, aku tak pakai topeng. Aku bukannya Mission Impossible pakai topeng. Inilah muka aku. You get as you are. Nak kutuk muka saya ke, nak hina saya ke, nak hina fizikal saya ke, itu perangai orang PAS. Kita tak ada masalah benda tu tuan-tuan. Pahala buat saya, dosa buat kamu, tak ada isu. Silakan. Sefree country, kau nak cakap apa? Cakaplah, ada aku kisah. Baik, saya teruskan dengan cerita. Restoran berputar menara KL di arah kosong, tutup operasi. Allah, baru nak pergi. Restoran berputar Atmosfera 360 di Menara Kuala Lumpur telah menutup operasinya selepas diarah mengosongkan premis pada 4 Januari 2024. Menurut notis yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd dan pemiliknya Hydro Shopee Sdn Bhd memohon perintah untuk mengosongkan Asian Kitchen Sdn Bhd yang memiliki Atmosfera 360. Ketua Eksekutif Asian Kitchen Sdn Bhd, Ringo Kau, dipetik FMT, dia terkejut sebab saja menerima notis itu. Beli Mahkamah Tinggi muncul di restoran kami pagi semalam dan mengarahkan kami tutup, dan terdapat ramai pelanggan yang sedang makan pada waktu itu. Sambutan Krismas dan Tahun Baru hampir tiba dan tempahan kami telah dilanjutkan ke tahun hadapan. Jadi kami tiada pilihan selain menawarkan bayaran balik kepada pelanggan kami. Saya berasa sangat tidak berdaya. Saya berharap pihak berkuasa dapat melayan kami dengan adil, katanya. Pengurusi sebelum ini kata Kau telah menjanjikan secara lisan lanjutan penyewaan selama 3 tahun sebelum Hydroscope mengambil alih pengurusan. RM1,500,000 setahun selama 15 tahun. Kau berkata dia akan melakukan tindakan undang-undang berhubung perkara itu. Pengarah urusan Hydroscope
Abdul Hamid Syekh Abdul Razak Syekh yang seharikatnya telah mengambil alih konsesi penyelenggaraan Menara KL dituduh terbabit rasuah berjumlah 7.5 juta. Hamid didakwa menawarkan 500,000 setahun selama 15 tahun kepada bekas Menteri Komunikasi dan Multimedia Anwar Musa melalui pengarahnya My Creative Ventures Tan Se Lei. Sokongan itu didakwa untuk mempercepatkan cadangan penjualan saham dan pengambil alihan konsesi daripada Menara Kuala Lumpur. Perjanjian itu dikatakan berlaku sebelum pilihan raya umum ke-15 pada 19 November. Okey, Anwar Musa sekarang ini kes ini berkemungkinan masih lagi berlaku. Okey. Dan buat so perintah untuk arahan untuk mengusungkan bangunan tersebut telah pun mereka dapati dan mereka terpaksa mengusungkan bangunan dan mereka terpaksa memberikan wang balik. Dan skandal ini sebenarnya macam saya kata terbabit sewaktu Anwar Musa menjadi menteri wilayah pada waktu itu. Dikatakan beliau menawarkan 500,000 selama 15 tahun kepada Anwar Musa pada waktu itu untuk mempercepatkan proses. Saya tidak pasti sama ada Anwar Musa didakwa atau tidak dalam kes tersebut. Tidak pasti.